Apa soalan kita? Soalan kita yang ni tak? 1, 2, 3. Okey. Baik. Kayaknya setiap minggu Tiap minggu sebab tiap minggu tu viewers kita ramai jugalah yang tengok. Jadi macam kita biasanya pakai Ustaz Sofi. Jadi macam kita bagi dia tazkirah tu ramai lah. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya ucapkan kepada penonton yang berada di rumah dan terima kasih kerana sudi bersama kami sekali lagi pagi Jumaat ni. Okey, anda bersama saya Pak Wan sekali lagi dalam segmen Tazkirah. Okey, untuk makluman sekarang ni kita berada di dalam rumah Sarawak. Okey, rumah ni orang kata dia diperbuat daripada 100% daripada buluh dan rumah ni dipanggil Rumah Panjang Iban. Okey, baiklah, sebelum kita mulakan Tazkirah MMCP kita pada pagi ni, jangan lupa tekan butang share dan share dekat Facebook anda. Okey, kerana pagi ni kita punya tajuk tazkirah kita yang akan dibincangkan keseimbangan media sosial di era akhir zaman. Alright. Untuk anda yang ingin bertanyakan soalan, komen di ruang komen di Facebook tu, insyaAllah ada masa kami akan cuba jawab soalan anda secepat yang mungkin lah. Alright, bersama saya pagi ni bukan Ustaz Sofi, tapi tak apa, saya bacakan sedikit biodata. Okey, berasal daripada Kedah, mendapat pendidikan bahasa Arab dan pengajian Islam di Damaskus, Syria, dan sambung ke Jordan di Mutah University dalam bidang fiqah dan usul fiqah. Merupakan bekas pensyarah bahasa Arab di MMU Multimedia University selama 10 tahun. Kini penceramah bebas. Bersama saya pagi ni Ustaz Muhammad Najib Kasim. Selamat pagi Ustaz. Ya, selamat pagi. Okay, saya ucapkan selamat datang ke Malaysia National Icon Melaka. First time ke Ustaz datang sini? Untuk program ni first time, tapi untuk ziarah pernah ni kali yang kedua. Oh, kali yang kedua. Okay Ustaz, boleh tak Ustaz terangkan ataupun kita kongsi bersama-sama topik yang dibincangkan pagi ni, keseimbangan media sosial di era akhir zaman. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walah. Rabbana zidna ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, walhamdulillahi rabbil alamin, wa ba'd. Baik, terima kasih pada Pak Wan dan juga tim yang sudi menjemput saya untuk bersama-sama pada pagi ini. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat di luar sana, kami bukan berada di Sarawak. Pagi tadi saya sempat post dalam Facebook, saya kata pagi ini kita ke Sarawak. Cuma kami berada di rumah Sarawak. Untuk nak tahu lebih lanjut, sahabat-sahabat semua bolehlah dijemput untuk datang ke Melaka dan datang ke rumah-rumah yang disediakan Mini Malaysia di Air Keruh Melaka. Di sini ada pelbagai rumah-rumah yang boleh dilawati. Sebab tu di antara tagline yang paling terkenal dahulu di Melaka, melawat Melaka bermakna melawat Malaysia. Okey. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesempatan untuk membincangkan tentang satu topik, yang mana topik ni saya kira topik yang amat relevan dan juga topik yang amat penting. Sebab hasil kajian yang dibuat dikatakan lebih daripada 20 juta pengguna media sosial di Malaysia. Maknanya kalaulah kita katakan rakyat Malaysia keseluruhannya dalam
30 juta, maka lebih daripada dalam sekitar 80% daripada rakyat Malaysia adalah orang-orang yang berinteraksi dengan ataupun yang disebut sebagai social interaction, yang disebut sebagai media sosial ini. Bahkan hari ini kita dapat tengok budak-budak sekolah rendah pun dah ada Facebook, dah ada Instagram, dah ada TikTok, dah ada itu ini. Kadang-kadang kita pula yang tak sempat nak ambil tahu pasal nama-nama tu kan. Baik. So, saya sekadar sebelum saya mulakan lebih lanjut tentang poin yang kita nak ceritakan, cuba kita menyelusuri balik perjalanan kehidupan kita bermula daripada sebelum ini. Dan saya di antara generasi yang dilahirkan tanpa gadget. Okey, saya di antara generasi yang dilahirkan tanpa gadget, bermula daripada generasi main guli, main gasing, main layang-layang, main lumpur, main selut, main permainan-permainan kampung. Sehinggalah waktu saya belajar pun saya kira masih lagi belum, walaupun dah mula internet dah mula masuk, tapi pada waktu tersebut nak memiliki satu handphone adalah sebagai itu di antara peralatan orang-orang kaya sebagai satu anggapan. Dan lebih-lebih lagi dalam bab media sosial, pada waktu tersebut kami zaman blogger, blog, kita melayari blog, zaman belum lagi sebelum Facebook bukan, sampailah datangnya Facebook, Instagram dan apa yang kita dapat lihat pada hari ini. So, bila kita lihat di situ, sudah pasti akan berlaku beberapa di antaranya kejutan, juga berkaitan tentang positif dan negatif, ataupun pro dan kontra media sosial ini. Baik, kalau ditanya pada saya dari segi hukum sendiri, al-aslu fil asya' ibahah. Dalam kaedah menyebut, asal di dalam sesuatu perkara ni hukumnya adalah harus. So bila kita katakan harus, tidak boleh sesiapa pun mengatakan Facebook itu haram, ataupun Instagram itu haram, ataupun media sosial itu haram. Cuma yang haramnya bukan benda tersebut, tetapi kita, cara bagaimana kita berinteraksi, ataupun cara bagaimana kita menggunakan peralatan-peralatan tersebut. Sebab tu kalau lihat di antara peranan, terutamanya peranan media sosial dalam Islam juga memberikan satu kesan yang amat besar. Contoh, kalau tidak pagi ni kita tak mampu untuk bersama-sama, kita berkomunikasi, kita share ilmu yang baik. So, ini semua di antara kesan-kesan yang positif. Walaupun di sana ada juga kesan yang negatif, maka saya boleh sebutkan di sana beberapa perkara berkaitan tentang kesan-kesan yang mungkin boleh berlaku di dalam media sosial ni. Di antaranya kita boleh gunakan media sosial ni sebagai satu medium untuk kita menjalinkan ukhuwah, dan ini yang kita lihat banyak berlaku sehingga kan kita dapat kumpulkan sahabat-sahabat kita zaman sekolah dulu, kita dapat kumpulkan ahli keluarga kita, kita dapat gunakan dia untuk mengeratkan silaturahim, sedangkan Islam sendiri mengajak kita supaya mempereratkan perhubungan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Maka secara tak langsung kita dapat lihat bagaimana media sosial itu sendiri memainkan peranan yang amat penting. Contohnya komunikasi anak dengan keluarganya. Macam kami dahulunya pernah berada di Timur Tengah. Zaman itu belum ada lagi internet. Contohnya WhatsApp ataupun Facebook dan sebagainya. Jadi kami menggunakan wasilah telefon. Seingat saya akan telefon sebulan sekali sahaja. Sebab kosnya teramat mahal. Biasanya kalau telefon tu air mata lah. Orang Kedah kata ayak mata lah maksudnya waktu tu. Yalah, sebab kita itu saja yang ada. Kemudian tak dapat nak tengok. Bayangkan tengok, saya 4 tahun belajar, saya tak sempat, tak boleh nak tengok muka mak saya, muka bapak saya. Bila balik tu semua orang terkejut. Walaupun saya ni saiz badan sama daripada awal sampai ke sekarang ni sama saja. Tapi perubahan dari segi rupa paras, usia kita yang bertambah, bayangkan dalam 4 tahun tak sempat. Maka kalau hari ni, maknanya untungnya orang-orang yang memiliki media sosial, secara tak langsung, kita boleh melihat, kita boleh bercakap, kita boleh mendengar, kita boleh share dan sebagainya. Maka ini di antara sisi-sisi yang positif di dalam masyarakat. Maka kalau kita lihat di sana, bagaimana media sosial ini memainkan peranan yang amat baik sebagai pengerat hubungan di antara kita, bahkan menjadi salah satu medium untuk mencari ilmu. Contoh, pada pagi ini kita ada sesi tazkirah. Kita ada kuliah yang lain, yang ustaz-ustaz, para asatidah, para guru-guru yang mengajarkan. Contoh isu COVID yang berlaku sekarang ni. Kalau tanpa media sosial, sudah pasti pembelajaran untuk anak-anak yang berada di rumah ni akan sukar dilakukan. Maka sudah pasti kita tidak dapat tidak mengatakan media sosial ini di antara satu keperluan yang amat-amat perlu, yang boleh digunakan, dan di sana ada kesan yang amat positif yang kita boleh lihat. Selain daripada itu, media sosial ini juga boleh memainkan peranan sebagai satu motivasi diri. Contoh, orang yang berada di
Perak, berada di Kedah, berada di Penang. Okey, melihat apa yang ada di mini Malaysia tu, ingin nak pergi. Okey, nak pergi tak boleh COVID sekarang ni, ataupun kalau nak pergi mungkin duit tak cukup. Maka bila dengar kami nanti kita tunjukkan gambar-gambar je. Kita lihat tu kita rasa keterujaan, teringin, maka tu motivasi untuk datang, akhirnya dia datang. Begitu juga orang yang bila mana dia dapat lihat pelbagai benda dari segi kejayaan seseorang dalam kehidupan, bila mana dapat dipaparkan, di-sharekan secara tak langsung, menjadikan motivasi kepada orang yang lain untuk turut berjaya. Bahkan dia menjadikan sebagai satu wadah juga untuk memberikan pendapat. Maka kadang-kadang kita mungkin ada sesuatu benda yang baik untuk dikongsi, maka kita boleh gunakan platform media sosial ini untuk berkongsi. Cuma di sana mungkin terdapat ada isu-isu yang berkaitan tentang sisi kontra, walaupun pro-nya kita nampak teramat jelas, tapi sudah pasti di sana ada juga sisi-sisi yang kontra ketika mana kita berhadapan dengan media sosial. Jadi saya kira itu di antara pembuka saya lah. Dan kita akan sambung nanti selepas sepada badan insya-Allah. Baik. Okey. Ke sini saya ada beberapa soalan, Ustaz. Okey. Okey, soalan ni soalan yang pertama, apakah peranan kita di dalam media sosial, Ustaz? Okey. Apa peranan kita? Sebenarnya kalau ditanya apa peranan, kenapa penting peranan kita di dalam media sosial? Sebab dengan peranan kita tu tadi menjadikan ada nilai pada media sosial tu tadi. Dan dengan peranan kita tu juga menjadikan sesuatu benda yang elok mungkin dia menjadi sebaliknya, ataupun yang tak elok mungkin dia akan jadi elok. Jadi kita umpamakan media sosial ni macam seolah-olah macam satu pisau yang boleh digunakan untuk memotong buah untuk dimakan, dan boleh juga digunakan sebagai sesuatu benda yang boleh mencederakan. Dan begitulah kita lihat tentang bagaimana media sosial ini memainkan satu peranan kepada kita. Walau bagaimanapun, yang pertama sekali asasnya dia kembali balik kepada diri kita. Okey, macam mana maksudnya? Iaitu di dalam bab perkara yang kita katakan innamal a'malu binniyat. Nabi SAW menyebut satu hadis. Hadis ini berlaku ketika permulaan Nabi SAW nak berhijrah pergi ke Madinah. Ketika pergi ke Madinah tersebut, ada dua kumpulan. Satu kumpulan memang berhijrah kerana Allah, satu kumpulan mereka berhijrah kerana sesuatu. Sehingga kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat. Dan setiap orang itu adalah pada apa yang dia niatkan. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, dia dapat Allah dan Rasul. Siapa yang berhijrah kerana seorang perempuan untuk dia kahwini, dia akan dapat perempuan, ataupun dunia yang dia nak, dia akan dapat. So berbalik pada soalan tadi, maknanya kita katakan sekarang ni apa niat kita? Apa tujuan kita ketika mana kita nak menggunakan media sosial tadi? Sama ada kita nak gunakan pada jalan kebaikan ataupun kita nak gunakan pada jalan yang sebaliknya. Dan ingat, apa saja yang kita buat, kita yang menentukan sebenarnya. Sebab tu di dalam bab ini tidak ada paksaan, bahkan kita yang mencorakkan tentang media sosial yang kita nak buat, kita yang menentukan dia, sama ada kita nak gunakan dia di dalam bab perkara kebaikan, terpulang, ataupun kita nak gunakan pada jalan yang sebaliknya pun juga boleh berlaku kepada diri kita. So pilihan itu ada di tangan masing-masing. Cuma yang kita risaunya bila mana media sosial ini digunakan pada jalan-jalan yang kesan-kesan yang negatif. Di antara kesan negatif itu, dia akan menzahirkan hasad dengki. Contoh, bila seseorang dia ada sesuatu benda, maka dia akan share. Dia akan share kat dalam Facebook dia akan share dalam Instagram dia, dalam media sosial apa yang dia miliki, keretanya, rumahnya, kekayaannya, kuasa dia, kecantikan dia. Maka ramai mata-mata yang memandang. Contoh, saya berikan satu contoh. Di sekolah anak-anak kita pelbagai, ada yang orang kaya, ada orang yang miskin, tapi ada seorang ibu ni dia excited, dia berkhidmat pada anak dia, dia buat sarapan. Jadi bila sarapan tu dia buat dengan cantiknya, dengan sarapan yang mewah, dia ambil gambar, dia masuk dalam Instagram, dalam Facebook.
Di sana ada mata-mata orang-orang yang mungkin dia tidak memiliki benda tersebut. Maka dia akan timbul beberapa perasaan. Di antaranya mungkin hasad dengki, mungkin mencemooh, mungkin mengucapkan perkataan yang tak baik. Jadi bila ditunjukkan sesuatu kelebihan-kelebihan ini, maka akan menjadikan mata-mata yang lain ni, dia mungkin akan mendatang masalah-masalah yang lain. Dan itu yang banyak berlaku. Kerana pengguna-pengguna media sosial ni tak semuanya orang yang berfikiran positif. Ada juga di sana yang kadang-kala mereka mengeluarkan perkataan yang tak elok, kutuk, gunakan sebagai medium untuk memaki hamun, mencerca dan sebagainya. Ni kesan-kesan hasad dengki akan berlaku. Juga di antara kesan-kesan negatif yang kita boleh dapat adalah berkaitan tentang perkara-perkara yang boleh menjejaskan keamanan, digunakan pada perkara-perkara yang jenayah. Contohnya kita katakan hari ini isu berkaitan tentang scammers. Okey, kemudiannya pula orang-orang yang pakai profil yang palsu, kemudian mengambil peluang dengan menggunakan media sosial ni juga untuk mencapai keuntungan dengan cara jalan yang haram, dan banyak lagi sebenarnya yang kita dapat lihat. Sebab itu pilihan ada di atas tangan kita, sama ada nak digunakan pada jalan yang baik, maka ataupun nak digunakan pada jalan yang tak baik. Satu pesanan yang boleh kita pesan, ingat satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang buat perkara kebaikan walaupun sebesar zarah pun, kecil macam mana pun, Allah melihat dan Allah tahu. Dan begitulah sekiranya dia melakukan satu-satu benda yang tidak baik, perkara dosa, walaupun sebesar zarah pun, Allah juga akan tahu. Dan di akhirat Allah berkata, kullu nafsim bima kasabat rahina. Setiap orang dia akan dipertanggungjawabkan pada apa yang dia telah lakukan di dunia. Ustaz, tak kala satu like, satu komen, satu share, satu ni akan diambil kira? Ya. Sehingga disebut di dalam Al-Quran, ma yulfidhu minhu qaulin, tidak akan terlafaz, tercakap ataupun berkata-kata seorang itu walaupun satu lafaz, illa ladaihi raqibun atid, melainkan ada padanya tu malaikat yang mencatat kiri dan kanan. Yang kanan mencatat yang baik, yang kiri yang mencatat tak baik. Mungkin ada orang timbul persoalan, takkan benda-benda yang kecil itu akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, Allah tetap akan kira. Kiraan Allah itu teramat halus bagi orang-orang yang mungkin menggunakan media sosial ini untuk perkara yang tidak elok. Kerana di sana ada pencatat dan dia akan dipertanggungjawabkan pada apa yang dia sebut. Sebab itu satu kisah untuk tujuan sebagai peringatan kepada kita pengguna-pengguna media sosial ini. Di antaranya ada satu yang ayat yang kita selalu baca dalam surah Yasin. Ayat yang berbunyi, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari tersebut kami akan kuncikan mulut kalian. Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan bercakapnya adalah tangan-tangan kalian. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang akan menjadi saksi adalah kaki kalian, bima kanu yaksibun, pada apa yang mereka kerjakan. Cantiknya dalam ayat tu menceritakan perkara yang bakal berlaku di hari akhirat, tetapi sebenarnya perkara itu dah pun berlaku pada zaman hari ini. Apa dia? Pada logiknya, pada zahirnya, bila kita bercakap, mulut kita yang akan berkata-kata. Tetapi sekarang ini kuasa mulut ataupun kerja mulut ni telah berpindah pergi ke tangan bila dah ada media sosial. Dulunya kita boleh bercakap, orang bercakap. Tapi sekarang dengan hanya jari ataupun tangan, kita dah boleh menjadi ganti kepada mulut. Dan inilah yang Allah kata, hari kami tutup mulut, yang bercakap adalah tangan. Sebenarnya hari itu telah pun berlaku pada hari ini. Manusia mungkin dia tidak bertegur sapa, tetapi tangannya bertegur sapa. Manusia nampaknya macam pendiam, tetapi bila dia menulis amat bisa tulisannya dengan hanya menggunakan jari sahaja. Sebab tu jari ini mewakili mulut. Dan awas berkaitan tentang orang-orang yang menyalahgunakan media sosial ini, sama ada dengan digunakan mulutnya ataupun tangannya untuk memperkatakan, berkata-kata tentang sesuatu, kerana di sana adanya kesan baik dan buruk, juga di sana adanya dosa dan pahala yang perlu diambil kira. Jadi insya-Allah nanti kita akan masuk lagi berkaitan buat dosa-dosa yang boleh datang daripada tangan dan mulut ini, yang boleh datang melalui media sosial. Baik. Okey, saya serahkan balik pada Pak Wan. Okey, itu jelas soalan tu yang dah dijelaskan oleh Ustaz. Okey, soalan yang kedua Ustaz. Perlukah pendakwah
di media sosial Ustaz untuk zaman Baik. sekarang ni. Okey, baik. Tadi kita kata tentang penggunaan pada unsur-unsur yang negatif. Baik, apalah salahnya kalau kita jadikan media sosial ini sebagai salah satu medium untuk berdakwah. Baik, di sana ada ayat Al-Quran yang kita boleh relatekan ayat Al-Quran ini dengan media sosial itu sendiri, iaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat ni menceritakan ajaklah manusia kepada Allah. Ayat ni menunjukkan pada dakwah. Mengajak manusia kepada Allah itu adalah dakwah. Ajaklah manusia kepada Allah dengan hikmah, dengan perkataan yang baik, dengan nasihat-nasihat yang baik. Maka di sini menunjukkan kepada kita bagaimana media sosial ini boleh digunakan sebagai medium dakwah. Dan hari ini pun buktinya pada pagi ini kita berada pada sesi dakwah kita. Dan begitu juga dengan orang-orang yang lain yang melakukan. Dan soalannya, adakah perlu ada pendakwah-pendakwah di media sosial ini? Maka jawapan kita perlu dan boleh. Cumanya di sana perlu dijaga juga, kerana pada zaman hari ini mungkin boleh berlaku sebab terlalu ramai yang nak jadi pendakwah. Kadang pendakwah ni dah jadi macam cendawan tumbuh, kerana masing-masing mencari populariti pun ada. Sebab tu dia kembali balik pada niat asal. Apa tujuannya? Baik, kalau tujuannya untuk nak mengajak orang kepada kebaikan, satu tujuan yang baik. Tetapi kalau digunakan selain daripada tujuan nak mengajak kebaikan, tapi pada waktu yang sama disebabkan berlakunya kekurangan di dalam diri dia, contoh dari segi ilmu. Dari segi ilmu, orang yang tidak berhak bercakap tiba-tiba bercakap tentang soal agama. Dan yang keduanya, orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang mantap. Kerana kita takut kita sedang berada di akhir zaman. Nabi SAW telah berpesan pada kita tentang satu keadaan. Kata Nabi SAW, "Inna Allah la yaqbidul ilm intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat ilmu, mencabut ilmu itu dengan cara diangkat ilmu keluar daripada dada. Di akhir zaman kelak ilmu akan diangkat. Tapi bukan dengan cara diangkat, dicabut keluar ilmu tadi daripada dada kita. Walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama, tetapi diangkat ilmu dengan cara dimatikan para alim ulama. Hatta idza lam yujad aliman, sehinggalah berlaku pada waktu tersebut orang-orang yang alim ni jumlah mereka makin sedikit. Ittaqadzan nasa ru'asa juhala, manusia-manusia akan mengambil orang-orang yang jahil untuk menjadi tempat mereka bertanya soalan, tempat mereka memohon petunjuk. Fasu'ilu fa'aftau, ditanya dan mereka pun menjawab. Fawallu wa adallu, dan malangnya bila jawapan yang diberikan adalah jawapan yang sesat dan salah. Akhirnya kedua-dua mereka sesat. Sesat orang yang berdakwah tadi, yang menyampaikan, dan sesat juga orang yang menerima. Dan ini yang berlaku. Kadang-kadang kita lihat pelbagai fikrah-fikrah ataupun dari segi pemikiran-pemikiran yang pelik yang mungkin timbul daripada media sosial ini disebabkan itu. Oleh itu, apa stand kita? Yang pertama, pendakwah make sure, mesti pastikan apa yang nak diseru, apa yang nak disampaikan itu adalah betul-betul benda yang datang daripada Islam. Satu. Pastikan kesahihannya. Kalau hadis, sebutkan hadisnya. Kalau hadis yang dhaif, sebutkan dhaif. Kalau palsu, sebutkan palsu. Begitulah juga tentang hukum hakam yang tertentu. Jangan terlalu simply ataupun mengeluarkan hukum, kerana amat bahaya kesan dan akibat bila seseorang itu berdakwah dengan mengeluarkan hukum ataupun dia mungkin ditanya dan dijawab dengan jawapan yang salah. Akhirnya yang kita takuti akan memberikan satu impak yang buruk kepada masyarakat kerana mereka telah mendapat info yang salah. Sebab itu tak salah untuk menjadi pendakwah, maka sebaik-baiknya setiap pendakwah itu perlu ada persediaan dia. Contohnya konten yang nak disampaikan, tajuk yang nak diberikan, siapa sasaran dia, kenapa dia buat benda tu, maka benda-benda ni perlu. Dan kita amat suka dan mengalu-alukan setiap orang mereka kita katakan memviralkan unsur-unsur yang positif, di antaranya bab-bab berkaitan tentang agama, kita suka. Tetapi walaupun begitu, hendaklah dipastikan juga supaya kita tak terjebak di dalam perkara-perkara yang salah tu. Baik, ya Pak Wan. Okey. Ustaz, sebelum kita teruskan soalan ni, saya nak beritahu kepada semua penonton. Okey, untuk sehingga 31 Disember ni kita ada promosi promosi untuk Malacan. Dewasa berharga RM8, kanak-kanak RM5. Okey, untuk anda yang suka bawa anak dia berenang. So dekat sini Mini Malaysia kita ada pool. Okey, harga pool untuk dewasa RM8 dan kanak-kanak
Sesak pula suara kita. Okey, dewasa RM8, kanak-kanak RM5. Okey, untuk anda yang suka sukan ekstrim, okey, boleh datang ke Mini Malaysia Minat Sangat Ekor Melaka ni. Kita ada satu sukan ekstrim, okey, sukan ATV. Okey, untuk sukan ATV ni anda kena booking dulu untuk ATV ni, okey, untuk kita tengok keadaan yang sesuai untuk anda datang ke sini lah. Okey, Mini Malaysia juga ada mempromosikan makanan berhidang di Rumah Selangor Mini Malaysia. So boleh dah datang ke sini. Alright. Untuk dapur MMCP kita ada menyediakan COD untuk anda, dan bolehlah telefon di nombor telefon 013 313 8686 untuk booking ATV pun boleh, untuk booking dapur MMCP pun boleh. Alright, untuk seterusnya untuk petang nanti, anda jangan lupa saksikan bersama dengan Meja pada pukul 3 petang. Okey, kita ada segmen baru. Segmen kita, segmen petang ni adalah inspirasi. Inspirasi itu untuk menari. Okey, inspirasi MMCP di Mini Malaysia Minat Sangat Ekor Melaka. Tepat pada pukul 3 petang sehingga pukul 4 petang. Alright. Seterusnya Ustaz, soalan kita yang ketiga. Okey. Apakah cabaran dalam penggunaan media sosial di era akhir zaman? Baik. Okey, cabaran je lah. Okey, terima kasih Pak Wan. Okey, kita berbincang tentang cabaran. Saya kira cabaran yang amat besar. Okey, saya adalah di antara orang-orang yang selalu pergi ke sekolah-sekolah. Kadang kita diminta berikan motivasi kepada para pelajar. Kita masuk ke universiti, kita bertemu dengan orang-orang awam. Maka di sana kita dapat melihat bagaimana keluhan-keluhan, terutamanya di antara ibu bapa dan juga di antara para masyarakat, bila mana melihat kesan negatif yang timbul yang teramat banyak berbanding dengan yang positif daripada media sosial ini. Contohnya, saya boleh berikan contoh, maaf cakap, bukan kita nak menakut-nakutkan masyarakat di luar sana, tetapi ini di antara benda yang real betul-betul berlaku, iaitu bagaimana anak-anak muda yang hari ini sebelumnya mereka tidak pun kenal. Contoh berkaitan tentang isu seks, contohnya berkaitan isu penularan gambar-gambar porno dan sebagainya, sehingga berlaku benda ni masuk ke sekolah-sekolah. Dahulunya kita lihat orang-orang yang berada pada aktiviti seks, benda-benda yang haram begini, mereka hanya berada di celah-celah lorong, di belakang-belakang bangunan secara tempat yang tertutup. Sekarang ni mereka dah pun berada pada tempat-tempat yang terbuka, sehingga terlibatnya adalah di kalangan anak-anak yang masih lagi bersekolah. Bahkan kami pernah bertemu di sana ada pelajar-pelajar yang pandai ataupun dah menggunakan media sosial untuk menjual diri mereka dengan harga-harga yang tertentu. Okey, nak tengok RM5, nak pegang RM10, nak rasa RM50. Okey, ataupun belanja top up untuk nak buat video call, untuk nak lihat. Kita ada WeChat-nya yang mana kalau siapa lihat, saya amat terasa semalam bila baca surat khabar Sina, di situ diceritakan seorang budak baru berusia 12 tahun dirogol secara beramai-ramai di sebuah rumah sewa. Dan malangnya kerana ibu bapanya menyedari anaknya tak pulang ke rumah selepas 2 hari tidak pulang. Kita lihat bagaimana runtuhnya institusi keluarga disebabkan oleh kerana handphone ataupun oleh kerana gadget ataupun media sosial itu sendiri. Sehingga kan pelajar yang baru berusia 12 tahun dah pandai untuk mencari kawan-kawan di luar sana, mengikuti lelaki-lelaki yang baru dikenali hanya sekejap melalui media sosial ini. Maka ni di antara cabaran yang berat, terutama kepada keluarga. Itu dari satu segi yang amat menakutkan pada kita pada hari ini. Kalau tidak ditangani dengan baik, maka memang amat bahaya. Terutama pada hari ini, seorang ibu bapa dia merasakan dia mungkin telah melakukan kebaikan kepada anak bila dia mampu membelikan sebuah handphone dan diberikan pada anak. Dia ada sisi yang positif dan negatif, dan saya kira lebih banyak yang negatifnya. Bila anak-anak ibu bapa sibuk di luar sana, maka cabarannya adalah pada anak yang mereka diberikan gadget, dan dengan gadget tersebut mereka boleh akses ke merata dunia, dan apa yang mereka nak tengok, kesemua mereka boleh tengok. Dan disitulah datangnya pengaruh-pengaruh yang besar. Kalau sekiranya pengaruh yang baik, tak apa. Tapi yang ditakuti adalah pengaruh yang tidak baik. Sebab tu hari ini anak-anak kita lebih kenal sesuatu daripada media sosial daripada di dewan ataupun di bilik sekolahnya ataupun pusat pengajarnya. Dan ini di antara cabaran yang amat besar yang kita paling takut berlaku di dalam masyarakat. Yang ketiga juga keruntuhan kekeluargaan.
Dahulunya kalau nak jumpa mak, kena beli tiket bas, kena balik ke kampung, kena start kereta, kena kumpul duit sikit, kemudian balik ke kampung, ziarah, dapat peluk, dapat salam, dapat cium. Sekarang tidak lagi, anak-anak dah mula tak balik ke kampung. Okey, kenapa? Sebab dah ada media sosial, boleh video call, boleh call. Jadi akhirnya hubungan tadi bukan menjadi makin rapat, tapi makin jauh. Dahulunya ketika zaman masyarakat kita 20 tahun, 30 tahun yang dahulu, ketika bulan Ramadan, kita saling bertukar-tukar pinggan, bertukar-tukar kuih untuk sama-sama kita masak hari ni apam, kita bagi kat depan rumah jiran kita pula bagi kat kita pula ondeh-ondeh. Kemudian kita buat satu kuih, kita dapat 4 jenis kuih. Tapi hari ni juga kita berkongsi, bertukar-tukar kuih, tapi tukar gambarnya sahaja. Dulunya ketika Facebook kita sama-sama meraihkan Facebook pula apa birthday, happy birthday, selamat hari jadi kita dengan cara keknya datang beramai-ramai, doa selamatnya dinyanyikan, digembira ramai-ramai. Tapi hari ni dihantarkan kek juga pada kita, tapi kek yang tak boleh dimakan, gambarnya saja. Apa kita kata? Itulah. Okay, baik kat dalam live, kalau tak kalau okey baik. Inilah berlaku real yang berlaku pada hari ini. So apa berlaku? Berlaku keruntuhan kekeluargaan, hubungan persaudaraan bukan makin rapat tapi makin jauh. Okey, sehingga kan orang yang dekat tidak dipedulikan, orang yang jauh pula dipedulikan lagi. Kerana dia lebih sayang kawan-kawan dalam dia punya followers dia daripada berbanding dengan keluarga dia sendiri. Bila bertemu, di antara cabarannya juga, masing-masing akan jadi orang yang pendiam. Ibunya dengan handphone ibunya, bapaknya dengan handphone bapaknya, anak-anak dengan handphone bapaknya. Sebab tu benda ini perlu ditangani dengan baik. Kalau tidak, ini di antara cabaran yang paling besar dalam kita yang berada pada zaman milenium ataupun zaman gadget, zaman media sosial yang banyak yang boleh pergi kepada sisi yang negatif berbanding dengan benda yang negatif. Sebab tu di sana kita, ibu bapa kena main peranan, kita lagi yang orang-orang dewasa kena main peranan, bahkan juga masyarakat kena main peranan supaya kita katakan cabaran ini tidak menjadi satu cabaran yang yang merosakkan, tetapi cabaran yang boleh mendatangkan satu benda yang positif. Contoh yang positifnya dalam perniagaan, masing-masing boleh luas dia punya lebih global, dia punya marketing dia secara tak langsung. Contohnya kalau sebelum ni siapa yang nak tahu pasal Mini Malaysia dia terpaksa datang. Sekarang kita boleh tahu dengan live yang dibuat tiap hari. Saya harapkan kawan-kawan semua kita pakat share, dan waktu yang sama kita boleh datang kat sini. Ini di antara kesan-kesan yang positif. Cuma begitulah cabarannya yang amat-amat kita takut. Mudah-mudahan kita terpelihara daripada perkara-perkara yang tidak elok, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, kita dapat diperjelaskanlah dengan soalan-soalan ni, peranan kita, perlukah pendakwah kita dengan cabaran kita. Okey Ustaz, kita ada soalan daripada penonton. Okey, soalan dia, apakah kesan kepada tingkah laku kanak-kanak akibat pengaruh scam? Okey, kesan pada tingkah laku kanak-kanak akibat pengaruh scam. Okey, scam. Okey, yang pertama kita dapat lihat bagaimana ada anak-anak yang sorry Ustaz, pengaruh sosial media. Okey. Bukan scammer. Salah maksudnya. Saya pun nak okey, baik. Kalau kita lihat ada diviralkan beberapa video dalam media sosial kita, bagaimana anak-anak yang sehingga sampai ke satu tahap mereka tidak pandai berkomunikasi dengan sekitar, tak pandai berkomunikasi dengan ibu bapa dan juga kawan-kawan disebabkan kerana pengaruh media sosial ini. Bayangkan tengok, kalau 24 jam ditolak waktu tidurnya 6 jam, bahkan dia sanggup untuk tak tidur semata-mata kerana nak berdamping dengan media sosial ini, maka dia akan mendatangkan kesan. Yang pertama, kesan dari segi aspek fizikal dia sendiri, dia akan menjadikan orang yang tidak mempedulikan pasal diri. Maka tak perlu nak pakai cantik-cantik, tak perlu nak mandi, tak perlu nak gosok gigi, tak perlu nak makan pun. Sebab apa? Aku mempunyai sesuatu benda. Dan yang kedua, kesan yang negatifnya juga ialah dalam bab kita katakan bagaimana orang ini ataupun budak ini ataupun anak-anak kita ni, dia akan menganggap teman dia yang paling istimewa adalah handphone dan bukan lagi manusia. Hari ini manusia dah menjadi sahabat kepada gadget. Mereka tidak lagi bersahabat dengan manusia. Tak kenal jiran, tak kenal kawan-kawan, tak kenal keluarga, dan yang mereka kenal PUBG-nya, mereka kenal dengan game-nya, mereka kenal dengan kawan-kawan dalam Facebook, dan mereka tenggelam. Bahkan ada di kalangan anak-anak kita yang tenggelam dalam kemasyhuran walaupun baru berusia 11 tahun, 12 tahun. Dia ada akaun Instagram, dia make up cantik-cantik ataupun dia buat apa-apa aktiviti, dia ada followers dia, dan akhirnya mereka menjadi satu ikon secara tak langsung, tetapi ikon yang bukan menaikkan mereka tetapi menjatuhkan mereka. Akhirnya mereka tidak mempedulikan lagi, kita katakan dalam tempoh pada usia tersebut
atau digunakan untuk belajar, tetapi lain yang berlaku. Maka mereka adalah orang yang pakar di bidang gadget, media sosial, tetapi mereka adalah orang yang tertinggal dan ketinggalan di dalam bab berkaitan dengan ilmu. Sebab tu saya kadang-kala mendambakan seronoknya kita kalau kita dapat kembali balik ke 30 tahun yang lampau, kita berada zaman lumpur, zaman yang tidak ada benda ni. Sebab tu kalau ditanya kepada saya, inilah setan yang paling besar. Setan yang paling besar, lebih dahsyat lagi daripada hantu ketuk pintu rumah orang tu. Yang tu sekadar ketuk saja, yang ni bukan setakat ketuk, bahkan boleh sampai ke tahap membunuh, boleh tahap sampai melacur, boleh tahap sampai ke melakukan perbuatan-perbuatan yang amat-amat bahaya, bukan? So sebab tu kita katakan kita takut, dan kita harapkan mudah-mudahan bila mana kita kenal dengan kita tahu tentang keburukan dan juga kebaikannya, kita dapat gunakan dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Ustaz, soalan yang kedua daripada penonton tu juga. Okey. Bagaimanakah cara berdakwah yang sesuai untuk menarik minat penonton maya? Okey, bagaimana cara berdakwah? Alhamdulillah kita lihat kesan yang positif. Saya ingat saya selepas daripada PKP, ketika PKP, dan saya sendiri pun sebelum ni tidak pernah pun terlintas untuk mengajar secara online, tetapi disebabkan PKP banyak mengganjar dan mendidik kita untuk lebih berinteraksi dengan menggunakan medium online, ataupun kita mencari kebaikan dari segi itu dengan kelas-kelasnya. Dan sebenarnya banyak sangat-sangat para guru-guru yang menggunakan media sosial ini untuk menyebarkan dakwah. Sebab itulah di sana ada satu hadis Nabi SAW, ad-dallu 'ala syai' kafa'ilih. Orang yang menunjukkan pada kebaikan sama sebagaimana orang yang melakukan kebaikan. Maka kita boleh gunakan di sana iaitu penggunaan media sosial untuk menyebarkan, terutamanya kita katakan ilmu-ilmu ini, terutamanya dakwah. Dan bagaimana caranya? Maka di sana setiap orang yang nak berada dalam bidang online ni ataupun nak mengajar secara online, dia kena tahu yang pertama apa niat, tujuan asal. Tujuan bukan kita nak mencari like, bukan kita nak cari berapa ramai yang share, bukan kita nak cari kemasyhuran, tetapi tujuannya untuk nak bersama-sama nak mengajak orang pada kebaikan. Yang kedua, make sure, iaitu content. Okey, make sure content yang kita nak buat tersebut, kontennya mestilah konten yang kita katakan yang sepatutnya, ataupun yang terbaik, ataupun yang demand oleh masyarakat pada waktu tersebut. Okey, yang ketiga, kita kena hendaklah lihat juga siapa audien kita untuk kita dapat. Yang keempat, boleh pilih kita katakan topik-topik yang menarik. Pada waktu yang sama, make sure kena tabayun setiap berita yang kita nak sampaikan kepada orang, supaya tidak berlaku cerita-cerita ataupun sumber-sumber yang tidak sahih, lebih-lebih lagi sumber-sumber yang direka. Dan yang kelima, kita katakan make sure konten ataupun benda yang kita nak sampaikan itu adalah benda-benda yang boleh tidak menyebabkan timbulnya perpecahan, ataupun hendaklah menutup keaiban seseorang kalau kita nak ceritakan sebagai pengajaran, kita katakan. Dan ini benda-benda yang boleh. Bahkan hari ini pelbagai lagi kita katakan benda-benda yang boleh, teknologi yang kita boleh gunakan untuk memantapkan lagi kita katakan dakwah, terutama secara online ini, secara live yang kita buat, dengan kontennya, dengan teknologinya, dengan teknik-teknik yang pelbagai. Saya kira banyak kesan yang positif yang kita boleh sebarkan di situ. Cumanya kita katakan sebagaimana yang saya sebut di awal, perlu dijaga setiap benda, maklumat yang kita nak transfer ataupun nak sampaikan pada orang. Baik. Okey, baik. Sebelum kita hari ini banyak soalan, so kita boleh dengar pelbagai soalan hari ini. Okey, sebelum kita ke soalan yang seterusnya, hari ini saya untuk memberitahu kepada anda semua yang berada di luar. Okey, untuk anda yang suka melancong ke mana-mana, bolehlah datang ke Malaysia Melaka. Untuk yang anak-anak Melaka yang berada di Melaka, okey, kita ada buat promosi untuk dewasa berharga RM8, kanak-kanak berharga RM5. Okey, untuk keluarga yang suka bawa anak dia pergi berenang, dekat Malaysia ni kita ada swimming pool. Okey, swimming pool ni harganya sama seperti promosi Malaccan tadi. Untuk dewasa berharga RM8 dan kanak-kanak RM5. Alright, untuk anda yang suka sukan-sukan ekstrim, yang suka permainan yang lasak, okey, bolehlah ke Mini Malaysia Melaka untuk orang kata mencuba sukan ekstrim ATV yang berada di Mini Malaysia ni. Okey, untuk segmen petang nanti, untuk maklumat anda, kita ada segmen baru, segmen inspirasi MMACT. Okey, dekat situ kita akan bercerita tentang
daripada kesusahan sampailah ke tahap kejayaan seseorang bersama dengan Mek Ijah pada pukul 3 petang ni sehingga pukul 4 petang. Jadi jangan lupa untuk saksikan segmen terbaru, segmen inspirasi MMBCP daripada Mini Malaysia Mini Assalamualaikum Melaka. Alright. Untuk soalan yang seterusnya Ustaz. Okey, soalan dia macam panjang sikit lah. Okey, saya cuba bacakan. Okey, kalau ada anak yang ketagih dengan gadget, macam mana nak perbaiki semula habit anak tu? Daripada ketagih gadget tu, daripada tak ada penggunaan gadget lah sebelum tu lah. Baik. Yang pertama untuk soalan bagi orang yang bertanya, yang pertama saya bukan pakar. Okey, maka yang paling terbaik kita mungkin boleh rujuk kepada pakar. Bila dah sampai ke satu tahap yang anak-anak kita dah sampai jadi kronik, dah jadi satu habit sehingga kalau tak diberikan handphone ataupun gadget, nanti mungkin dia akan menimbul, dia merusuh kat dalam rumah, tendang pintu, bahkan sampai mungkin sampai ke tahap pukul ibu bapa dia sendiri. Maka itu dah sampai ke satu tahap yang amat kronik dan perlu kita katakan rawatan yang betul-betul supaya kesannya tadi itu tidak akan menjadikan, sebenarnya dia diumpamakan macam, bahasa mudahnya macam gula-gula. Seorang ibu bapa tu dia tahu yang gula-gula tu adalah tak baik, tapi kadang-kadang sometimes perlu juga. Cumanya kalau diberikan dengan kadar yang berlebihan, dia akan mendatangkan satu kesan yang mudarat. So bila diminta oleh anak-anak, kita tak nak bagi. Jadi anak-anak menganggap kita tak sayang. Sebenarnya sebab tak bagi itu menunjukkan yang kita sayang pada anak. Begitulah juga dengan gadget ni. Dan bukanlah erti seorang ibu tu sayang pada anak dengan membiarkan setiap benda yang anak dia nak lakukan. Seorang ibu kalau sekiranya dia sayang pada anak, dia akan menjaga anak dia daripada perkara yang boleh merosakkan. Sebab tu basic yang paling mudah saya, sebab yang ditanya ni, saya ni adalah seorang ustaz. Okay, jadi saya jawab cara ustaz lah. Saya tak jawab cara sebagai seorang doktor. Yang tu kena jumpa seorang doktor macam mana cara untuk nak buat. Cuma di sana ada satu ayat. Satu ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu pesanan kepada kita dengan berkata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kalian, dan juga wa ahlikum, juga keluarga kalian, nara, daripada api neraka. Bayangkan tengok, kalaulah sekiranya kita biarkan anak-anak kita bergelumang dengan gadget sehingga menjadikan gadget itu satu keperluan dalam kehidupan dia, yang dia boleh buat sewenang-wenangnya dengan gadget tersebut, maka kesan dan akibatnya kesan yang kita takuti, kesannya kesan yang amat besar sehingga akan melibatkan soal akhirat, soal dosa dan juga soal pahala. Sebab tu dalam bab ini ibu bapa dia kena serius. Mungkin boleh dibuat di sana undang-undang yang tertentu, iaitu dalam bab had masa yang boleh dia gunakan pada waktu-waktu yang tertentu. Contoh, setelah engkau belajar, dah buat kerja rumah semua, maka baru ayah berikan gadget ni. Kalau tak, jangan harap. Yang kedua, jangan dibiarkan terus tanpa pantauan. Dan kita ada, terutama dalam YouTube, terutama dalam, kita boleh hadkan dia punya penggunaan dia tu tadi, maka mungkin. Dan salah satunya kita katakan sekarang kuasa pilihan itu berada di tangan kita, maka pilihan itu kita yang tentukan apa yang kita inginkan pada anak. Kalau nak keselamatan, nakkan anak kita itu berada dalam keadaan yang baik pada masa yang akan datang, kita terpaksa mulakan daripada sekarang. Kalau bukan sekarang, bila lagi? Sebab tu di dalam bab ini kita katakan Allah jadikan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak-anak tu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, dan ibu bapa dia lah yang menjadikan dia Majusi, yang menjadikan dia Nasrani, yang menjadikan dia Yahudi. Bahkan ibu bapa juga boleh menjadikan anak-anaknya itu jadi seorang Muslim yang baik. Maka sekarang pilihan di tangan kita. Melentur buluh biarlah daripada rebung ketika anak masih kecil. Ketika mana mereka dah sampai ke satu peringkat yang besar, maka tak boleh. Sebab tu sebahagian pakar ni dia orang katakan ni, kita dengan anak-anak ni, waktu anak berusia daripada kecil sampai ke 7 tahun, waktu tu anak kita adalah raja. Waktu tu nak buat apa, dia nak kepala kereta api pun kita bagi dekat dia. Dia nak apa pun semua. Waktu usia yang macam tu, dia adalah raja. Kita peluk, kita cium. Waktu umur sebelum 7 sampai ke 7 tahun, waktu tu tak ada masalah, nak berikan apa saja. Dia nak mainan, berikan. Dia nak belon, berikan. Dia nak mandi, berikan. Dia nak datang Mini Malaysia, bawa datang. Okey, baik. Tapi usia 7 sampai ke 14 tahun, usia kedua ni usia yang perlu berhati-hati. Ini permulaan semua perkara. Usia ini apa kita kena buat? Usia ini dipanggil usia mereka bukan raja lagi dah, tetapi sekarang mereka adalah hamba.
Waktu tersebut nak marah-marahlah, nak bentuk-bentuklah, nak pulas telinga-pulaslah, nak larang-laranglah pada waktu ni. Sebab ketika waktu ni dia memerlukan kita. Pada waktu tu kita perlukan didikan. Sebab tu Islam kata al-ilmu fis sighar kan nahsya 'alal hajar. Ilmu di waktu kecil seumpama batu yang dipahat. Waktu inilah kita nak terapkan ilmu-ilmu Islam, akhlak Islam, didikan Islam, disiplin Islam ketika usia ni. Dia marah pun, dia memberontak pun sekejap saja, dia mengajuk pun sekejap saja. Kemudian kita pujuk kembali, dia akan jadi baik. Usia 7 sampai 14. Dan ketika berusia 14 ke atas, waktu ni kita tak boleh berletih, kita tak boleh marah-marah, kita tak boleh pukul lagi dah. So usia 14 ke atas, usia ni adalah usia kita kena bersahabat. So contoh katakan anak kita ada Facebook, si maknya kena ada Facebook juga. At least dia boleh pantau apa yang anak-anak dia, dengan siapa dia berkawan. Kalau anaknya ada Instagram, maknya kena ada Instagram juga. At least bukan jangan mak pula yang lebih daripada anak. Okey. So mak ni pantau dengan siapa dia berkawan, apa yang dia post. Maka ini semua akan menyebabkan anaknya lebih berhati-hati dan bersahabat, selalu share, selalu kongsikan, selalu tegur, selalu nasihat. Saya kira dengan cara yang begini sahaja. Tetapi kalau dibiarkan terus, maka bahayanya akan berlaku. Sebab tu biarkan, kita katakan kita macam kita lepas, tapi lepas dengan bertali. Lepas sikit-sikit, kadang nampak sikit, kita tarik balik. Jangan terus dilepaskan. Maka terus dilepaskan, kesannya amat-amat menakutkan. Hari ni bayangkan tengok, kalaulah kita katakan nenek bila mana terlibat dengan media sosial pun boleh jadi macam-macam. Ini kan pula seorang anak, orang dewasa pun boleh bertukar wajah. Ini kan pula seorang anak. Isu sekarang ni tak tahulah macam-macam lah isu berkaitan tentang selebriti, dengan agamawannya, dengan profesionalnya, dengan semua orang akan terlibat dengan media sosial, dan kesan tu akan terkena kepada semualah. Baik. Okey, baik. Harap semua pertanyaan yang nak ditanya tu dah dijelaskan oleh Ustaz Najib lah. Okey. Seterusnya ni soalan ni dia lain sikit Ustaz. Okey. Apa pandangan Ustaz tentang segmen tazkirah yang kita adakan sekarang ni? Okey. Pandangan Ustaz lah yang kita adakan segmen. Baik, pandangan saya amat baik, dan mungkin kita boleh bertukar-tukar daripada rumah-rumah dan tempat-tempat yang berlainan secara tak langsung. Penonton-penonton boleh lihat, boleh tengok. Waktu yang sama taklah jemu tengok muka tazkirah tu, mungkin dalam bentuk secara agak kita rasakan orang kata apa, dekat masjid saja ataupun kat mana tempat. Sedangkan tazkirah ataupun majlis ilmu tu boleh dilakukan di mana-mana, dan ini di antara salah satu pembaharuan yang secara tak langsung setiap minggu kita boleh lihat pelbagai figure-figure yang berbeza dan pada bidang-bidang yang pelbagai kita boleh buat kepelbagaian, dan saya kira ni satu benda yang amat baiklah, amat positif. Okey, baik Ustaz. So tadi soalan kita itu soalan terakhir kita yang tadi. Okey, boleh tak Ustaz huraikan sekali lagi kita punya topik kita pagi ni? Okey. Baik, jazakumullah khairan katsira. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada pihak Mini Malaysia, terutama juga Pak Wan yang sudi bersama-sama dengan saya, tim Pak Wan juga yang ada kru-kru yang ada kat depan, dan juga semua penonton-penonton yang sudi bersama-sama dengan kami, yang sudi juga share beberapa perkara yang kita bincangkan pada pagi tadi. So ingat, semua kita akan ditanya balik apa yang telah kita lakukan di dunia. Maka suka saya untuk menyebut satu petikan daripada ayat Al-Quran, satu daripada hadis Nabi SAW, kisah ketika Muaz bin Jabal, seorang sahabat, dia bertanya kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin udkhiluhul jannah wa yuba'iduni minan nar. Boleh tak tunjukkan pada aku jalan untuk ke syurga dan jalan yang boleh menghindarkan aku daripada terjerumus ke neraka? Last sekali Nabi SAW sebutkan pada Muaz, dia kata, Muaz, aku nak sebutkan pada engkau satu benda ini yang memiliki kesemua perkara yang lain. Contohnya kita berpuasa, kita solat, kita buat baik, ada pahala. Tapi pahala itu ada dipegang oleh satu amalan. Dengan amalan ni menjadikan pahala itu kekal. Dan kalau sekiranya dengan benda ni kita tak jaga, amalan tu boleh hilang sekelip mata. Apakah dia? Nabi SAW menunjukkan lidahnya dengan berkata, ya Muaz, kafu alaika hadhi, wahai Muaz, jaga lidah engkau. Kenapa jaga lidah? Kerana Muaz pun terkejut. Dia bertanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, hal nahnu mu'aqidun ala ma natakallamu bi, adakah kami diambil kira pada apa yang kami perbuatkan, apa yang kami cakapkan? Nabi kata, sakilat ka ummaka ya Muaz, wahai Muaz, kenapalah ibu engkau melahirkan engkau? Sesungguhnya adakah dimasukkan manusia dalam neraka sebab rupa dia? Tak. Masuk neraka sebab hidung? Tak. Tetapi manusia masuk ke neraka disebabkan lidah. Sekarang zaman media sosial,
lidah itu telah bertukar pergi ke tangan. Mengumpat juga tidak berlaku di mulut lagi, tetapi mengumpat berlaku di tangan sehingga keluarnya istilah keyboard warrior dan sebagainya, bukan? Maka menunjukkan di sana kesan daripada tangan kita yang menulis, yang share, maka ada kesan ke syurga ataupun ke neraka. Maka sahabat-sahabat yang ada di luar sana, gunakanlah sebaik-baiknya nikmat yang Allah berikan pada kita. Jangan menjadikan kita muflis di akhirat disebabkan dengan apa yang kita share ataupun apa yang kita tulis. Jadikan media sosial sebagai saluran kebaikan kepada kita untuk menghasilkan dan menjana pahala, bukan tempat untuk kita menjana dosa. Dan saya kira sekadar itu. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey. Baiklah, semua pertanyaan kita dah jelas sikit. Ustaz Najib dah orang kata berkongsi dengan kita. Okey. Saya ada soalan, ada quiz soalan. Ada quiz untuk anda, okey, yang ingin menjawab soalan ni, okey. Quiz kita saya pagi ni, apakah peranan Rasulullah kepada Muaz? Pesanan. Pesanan. Okey, pesanan Rasulullah kepada Muaz. Okey, untuk anda yang nak jawab quiz ni tadi, boleh orang kata membalas di ruang komen Facebook, dan insya-Allah kami akan membalas orang kata untuk mencari peserta-peserta yang berjaya. Alright. Sebelum kita akhir tazkirah ni, saya nak cerita dari sekali untuk anda. Okey, untuk anda yang ingin datang ke Melaka, boleh datang ke Mini Malaysia Yayasan Al-Quran Melaka ni. Kita ada pelbagai aktiviti-aktiviti yang ada dekat sini seperti congkak, gasing, melasti, memanah dan juga sumpit di Rumah Sarawak ni. Okey, untuk warga untuk promosi untuk Malakan, dewasa dengan harga RM8, kanak-kanak RM5. Okey, untuk family yang suka bawa anak dia pergi orang kata berenang, okey, boleh, kita kat Mini Malaysia ni ada swimming pool. So dengan harga swimming pool ni, dewasa berharga RM8, kanak-kanak RM5. Okey. Untuk anda yang suka sukan-sukan ekstrim, yang suka-suka lasak, bolehlah mencuba ATV yang ada dekat Mini Malaysia ni. Okey, sebelum anda ingin mencuba aktiviti ni, boleh membuat tempahan di Mini Malaysia. Booking dulu aktiviti ni dan anda boleh orang kata merasai sukan yang ekstrim ni lah, yang mencabar. Okey, untuk segmen pada petang ni, kita ada segmen terbaru, segmen yang akan dihostkan oleh Mek Jah. Okey, segmen yang diberi nama Inspirasi MMCP. Okey, dari saat kejatuhan bermulanya untuk menjadi seorang yang berjaya. Dari situ kita akan bercerita pada anda dan orang kata akan bersama-sama kongsi pengalaman sehinggalah berjaya ni. Okey. Dan pada petang ni kita Inspirasi MMCP kita bersama dengan Encik Johari. Okey, Encik Johari yang akan berada di Mini Malaysia ni bersama dengan kita dalam segmen Inspirasi MMCP. Alright, sebelum kita mengakhiri tazkirah kita ini, saya ingin minta Ustaz Najib lah untuk membacakan doa ataupun orang kata untuk memberi kesejahteraan kepada kita pagi ini, dan kita insya-Allah akan bersama-sama lah kita teruskan apa yang kita ada pagi ini. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ijma' hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lana shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya mujibas sa'ilin wa ya dzal jalali wal ikram wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya arhamar rahimin, di antara kami ada yang susah, Engkau senangkanlah mereka ya Allah. Di antara kami ada yang duka cita, Engkau tenangkanlah hati mereka ya Allah. Di antara kami ada yang miskin, Engkau kayakanlah mereka ya Allah. Di antara kami ada yang sesat, maka Engkau tunjukkan jalan bagi mereka ya Allah. Di antara kami ada yang bujang, carikan pasangan pada mereka ya Allah. Di antara kami ada yang memerlukan pertolongan, berikan pertolongan padanya ya Allah.
Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, di antara kami ada yang sakit, Engkau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Di antara kami ada yang berhajat, Engkau penuhilah hajat-hajat mereka, ya Allah, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dengan ini berakhirlah tazkirah FMCP bersama dengan saya Pak Wan. Jangan lupa untuk saksikan segmen pada petang nanti pada pukul 3 hingga pukul 4 bersama dengan Meja dalam segmen inspirasi MMCP. Alright, jadi dengan ini sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan dan tazkirah yang berlainan bersama dengan ustaz yang lain. Okey. Janji kita akan jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.